Alhamdulillah, terima kasih banyak pada pemuka majlis, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah untuk kita lebih meriahkan lagi majlis pada malam ni, kita mulakan dengan kita berzikir, bertahlil pada Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi sudi hidupkan kita hingga ke hari ini. Bukan sekadar Allah sudi hidupkan kita sahaja, bahkan Allah masih lagi sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat. Nikmat iman, Islam, nikmat beriman, beramal, beriman, beribadah, nikmat mata melihat, telinga mendengar, mulut mengumpat. Alhamdulillah, tu nikmat besar juga tu. Duduk kedai kopi 2-3 jam, tak ngumpat rasa macam tak makan lagi, tak minum lagi. Bila ngumpat tu baru rasa manis, baru rasa sedap. Dan itulah masalah kita. Tapi tak apalah, nak macam mana, itulah cerita kita, bukan cerita orang lain. Sedangkan nikmat tadi tu amat dirindui oleh mereka yang dah tak ada nikmat dah. Allah dah jemput dah, menghadap dia, barulah dia tahu keadaan dia, situasi dia bagaimana. Amal ibadah yang banyak dilakukan masa dekat dunia dulu, macam mana, boleh pakai ke tak boleh pakai? Adakah semata-mata rahmat dia, rahmat dia, rahmat dia? Jadi sebab itu, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, syukur memang kita kena terus panjatkan sungguh-sungguh pada dia. Bukan sekadar dengan mulut sebut Alhamdulillah, terima kasih ibu ayah, terima kasih cikgu, guru, ustaz, ustazah, terima kasih abang, kakak, jiran, tetangga. Bukan sekadar sebut dengan mulut, tapi benamkan sungguh-sungguh dalam hati kita. Dengan hati tu kita boleh merenung. Aku ni kalau tak dapat nikmat ni macam mana ya, tak dapat makan macam mana ya, tak dapat pakai macam mana ya. Aku ni kalau dibandingkan dengan orang yang dah mati macam mana ya. Orang yang dah mati tu paling tidak dia dah tahu dah hujung dia macam mana. Di alam barzah tu dia tahu macam mana. Ibadah yang banyak dia lakukan masih hidup dekat dunia tu dia tahu dah. Aku ni tak tahu lagi ni. Duk rasa syok lagi, masih hidup lagi, masih boleh puasa lagi. Tu pun tak tahu puasa aku ni macam mana. Adakah puasa aku ni tergolong dalam golongan yang Nabi sebut rubba sha'imin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tak dapat apa kecuali lapar dahaga. Hati. Merenung. Merenung, muhasabah. Renung dalam-dalam. Fikir tentang perjalanan hidup ni.
Sudahnya macam mana, diterima ke tidak, ulama-ulama besar tu, Imam Malik tu antaranya, selesai saja sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, pejam mata, tunduk, tak berani nak angkat, sebab dia membayangkan solat tadi yang selesai tadi tu bila diangkat kepada Allah. Kita habis je solat, setiap kita habis solat kita akan diangkat oleh malaikat untuk menghadap Allah. Adakah Allah akan terima solat kita tu, ataupun solat kita tadi tu akan dicampakkan kembali kepada kita macam kain buruk tu, dicampakkan pam pada muka kita. Kita rasa sudah, selesai dah maghrib aku ni, malam ni nak tunggu ni, tunggu ceramah umum bila puasa ni, walaupun dah tahu puasa Selasa. Ya, kalau kita tahu betul Selasa, kalau besok macam mana, gelabah malam ni, tu dia, dah umum belum? Kena tengok juga tu, kan masjid lain tarawih, kita seorang ceramah pula lah, tu dia tuan-tuan, keluar balik kata besok puasa, kita orang tak tahu. Jadi canggih punya canggih pun belum tentu lagi tuan-tuan. Raya, bila raya 2 tahun lepas kita semua kena prank, tu dia, raya tahun lepas boleh tahan lagi tuan-tuan ni, jadi tanamkan sungguh-sungguh, benamkan dalam hati untuk kita merenung, apa lagi nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, bila mana Allah beri lagi, adakah kita boleh syukur? Itu syukur yang ketiga tadi tu. Syukur pertama sebut dengan mulut, terima kasih, alhamdulillah. Syukur yang kedua, kita merenung dalam-dalam. Ni kalau diberi lagi nikmat ni, ini kecil-kecil ni, yang badan kecil-kecil adik-adik kecil-kecil ni, kalau dibagi lagi umur sampai 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, nak buat apa? Boleh ke istiqamah dalam keadaan berjubah, berserban, beribadah, wirid zikir, baca Quran, hafaz Quran, boleh ke istiqamah? Yang mahal tu istiqamah, bukan yang mahal tu sebab kita boleh buat. Yang dah abang-abang ni, veteran ni, yang pakcik-pakcik ni, kalau dibagi esok lusa masih hidup, boleh buat apa? Adakah masih lagi nak nunggu 50 tahun, 100 tahun? 2 hari lepas saya pergi ke perpustakaan Piramli, ada kat setapak tu, Museum Piramli, sejarah hidup dia. Dia mati umurnya 44 tahun. Dia mati umurnya 44 ke 43 tahun tu, lebih macam itulah, lebih kurang. Dia hidup umurnya 44 tahun, tapi dia dah mati ni lebih 50 tahun. Maknanya kalau dia hidup sekarang ni, umurnya mungkin cecah 100 tahun lah. Mati di kalau umur 44 tahun, tapi dia mati ni dah 50 tahun orang sebut nama dia. Mana yang terima kasih lah. Mana yang menghargai dia, hargai dia lah. Mana yang tahu jalan hidup dia tu, itu dia dengan Tuhan lah. Bayangkan. Jadi sebab tu syukur yang ketiga ni, itu yang lagi berat. Mulut cakap senang, tak jadi masalah. Hati nak renung muhasabah bukan susah sangat. Tengok cerita Hindustan kita boleh menangis, tengok cerita Korea kita boleh nangis, kalau kadang nak nangis je lah. Tapi syukur yang ketiga ni, ini yang paling berat. Bila Allah bagikan kita lagi nikmat, Allah bagi harta, Allah bagi pangkat, Allah bagi jawatan, Allah bagi umur, Allah bagi macam-macam, yang kita nak sangat tu Allah bagi tu, kita boleh istiqamah tak untuk terus beramal? Itu yang susah tu. Syukur dengan perbuatan kita, anggota kita, tubuh badan kita. Mata bagaimana kita nak guna dia, telinga bagaimana kita nak guna, mulut macam mana kita nak guna, tangan kaki macam mana kita nak guna, harta benda yang dah Allah berikan kepada kita macam mana kita nak guna, jawatan, pangkat, kedudukan macam mana kita nak guna. Ini dia. Manusia masa tak ada semua boleh cakap, bila dah dapat, barulah tahu macam mana cerita dia. Qarun tu siapa dia? Sahabat Nabi Musa alaihissalam, kawan baik. Ada pendapat mengatakan sepupu juga, ada tali darah. Masa dia miskin, masa dia susah, dia boleh istiqamah dengan Nabi Musa, kulu-kili dengan Nabi Musa, pilih Nabi Musa berdakwah, ceramah sana ceramah sini, tengok macam-macam, mendidik masyarakat. Dia boleh duduk tepi Nabi Musa istiqamah. Itu sampai dia Qarun. Sampai satu masa dia tak tahan dengan kemiskinan. Musa, kau doakan aku kaya lah, senang nanti kita nak pergi ceramah sana ceramah sini, ada kereta, pakai Wellfire ke, Alphard ke, kalau masuk hutan kita pakai 4x4, kaya lagi kita pakai kapal terbang ke, pakai helikopter ke. Itu dia taklah cakap macam tu, tapi macam tu lebih kurang. Kau doakan aku kaya, kau doakan aku kaya, nanti bila aku kaya senang, kita nak buat kerja dakwah ni senang. Musa kata tak payahlah, ini pun dah okey dah, tak jadi masalah pun, apa yang sibuk-sibuk sangat. Tiap-tiap hari minta
doakan jadi kaya, minta doakan lagi kaya, minta doakan jadi kaya. Dah minta banyak sangat, kau nak sangat kaya, okeylah aku doakan kau kaya. Tak lama lepas tu dia kaya. Kaya bukan sembarangan kaya, memang sangat kan. Nah tu sangat jadi sangat tu dia. Nak bagi tahu sangat-sangat kaya. Kayanya Qarun ni, kalau pergi ke Mesir tu ada satu tempat namanya Al-Fayum. Al-Fayum tu ada satu tasik yang sangat besar, macam laut, tak nampak hujung kanan kiri dia, walhal tasik bukan laut. Dikenali sebagai tasik Qarun. Itulah tempat peninggalan harta dia, Qarun tadi tu. Bila dah kaya sangat, memang dahsyat sangat kaya dia. Kekayaan dia tu macam kerajaan, kaya sangat. Bayangkan dia punya unta yang bawa dia punya kunci tu pun beribu beratus. Bawa kunci-kunci kekayaan dia, harta-harta yang disimpan. Itu dia. Akhirnya apa dia? Allah benamkan dia. Nabi Musa suruh dia bayar zakat, dia lupa. Kaya sangat kau ni, kena bayar zakat ni. Tak bayar, tak apalah, tak payah, kira ikut lembaga zakat lah. Lembaga zakat kira dia lain. Untuk kau ni aku bagi diskaun. Nabi Musa bagi. Kira lah 1,001. Dia balik rumah pun kira 1,001. Zakat dia tu pun dah bertimbun dah macam bukit. Itu harta yang disimpan lagi, tak usah cerita lah. Bila dia tengok zakat, kadar zakat dia tu yang nak dikeluarkan tu bertimbun, ini Musa ni sengaja ni nak kenakan aku ni. Dia jealous tengok aku kaya. Walhal yang boleh kaya tu macam mana? Musa doakan dia. Nabi Musa doakan dia, tapi bila dah kaya dia lupa. Yang tadi kata nanti kalau kita kaya senang, kita nak buat itu buat ini, nak berjuang, nak amal ibadah senang. Tengok bila dah kaya apa jadi. Sampai dia punya tak setuju, dia buat konspirasi, dia buat fitnah kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa tengah berceramah ni dekat kampung ni. Kita ni kalau buah jahat nanti Allah akan balas apa semua, bla bla bla, Allah akan hukum apa semua. Tiba-tiba dia nyampuk, adakah termasuk engkau yang Musa? Adakah kau ceramah ni untuk orang kampung saja? Engkau macam mana pula? Termasuk aku juga. Aku pun kalau buat jahat Allah akan azab aku. Allah akan bakar aku dalam neraka. Habis itu macam mana ni betina yang mengandung ni sebab kau ni macam mana? Dia buat konspirasi. Pelacur diupah, mengandung, mengaku bahawa Nabi Musa telah melacuri dia. Itu cerita tu. So akhirnya habislah. Jadi kisah-kisah ni, cerita-cerita ni kita kena tahu, kena maklum. Walaupun kita tak hidup sezaman dia, Nabi Musa zaman apa? Sana lama. Tapi paling tidak kita kena tahu kisah dia. Nama-nama bila sebut Qarun tu siapa dia. Memanglah Qarun tu sangat kaya, tapi kaya dia menyumbang untuk kita punya agama ke tidak? Jadi kena iktibar. Hari ni semua orang sibuk nak kaya. Untuk apa kaya? Berapa ramai dah kaya pun sudahnya macam mana? Bukan zaman sekarang, dulu pun dah banyak kisah dia. Sa'labah tu, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah. Habis je sembahyang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat duduk sembang-sembang dengan Nabi. Sampai Nabi pun tengok, kenapa dia ni kalang kabut, habis sembahyang tu balik, habis sembahyang tu balik, habis sembahyang dia balik. Apa sahabat cakap? Ya Rasulullah, baju dia satu je. Baju yang dia guna untuk solat tu, itulah juga baju yang dia akan tukar bagi pada isteri dia untuk isteri dia solat dekat rumah. Selai je baju yang bersih. Yang lain tu makna baju kotor. Cuba fikir miskinnya dia. Kita baju ada berapa helai? Dek, ada berapa jubah? Jubah ada berapa? 2. Baju lain ada tulis Lazada apa semua, berapa banyak? Seluar lagi berapa banyak? Kasut lagi berapa banyak? Ni kita miskin Sa'labah tu, sangat miskin. Sampai begitu Nabi tahu. Nabi doakan dia kaya, sangat kaya. Dia punya kambing, dia punya lembu, dia punya ternakan sangat banyak. Sampai dah sangat banyak tadi tu, dah tak pergi masjid dah. Dah tak pergi masjid. Masa miskin boleh datang. Walaupun macam tu keadaan dia. Bila dah kaya tak datang masjid. Bila datang masjid, mulalah mengarut macam-macam. Bila dah banyak sangat dia punya ternakan, diwajibkan atas dia zakat. Dia tak nak berzakat. 40 ekor kambing, 1 lembu, 1 ekor ke 40 ekor lembu, 1 lembu zakat dia tak berzakat. Walhal dulu dia sangat miskin. Bila dah kaya, ini cerita dia. Matilah wafatlah Rasulullah. Bila wafat Rasulullah baru dia bersedih. Dia bersedih baru dia nak bayar zakat. Dia nak qadakkan zakat-zakat dia. Abu Bakar tak terima zakat dia. Kalau di zaman Nabi dulu pun kau tak berzakat, Nabi suruh kau bayar zakat, kau tak ndak. Di zaman aku kau nak manggil darah mata darah, kau nak taubat, itu kau punya hal. Tapi zakatmu tetap aku tidak akan terima. Macam mana Nabi kau buat Nabi dulu macam mana?
Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini syukur. Sebut dengan mulut senang. Duduk seorang-seorang kita boleh merenung, ya terima kasih ya Allah kau bagi pada aku macam-macam nikmat, tapi udahnya macam mana? Berbakti tak kita, berbuat tak kita. Itu sebab tu Allah uji dengan syukur yang ketiga. Aku dah bagi macam-macam dekat engkau, sudahnya macam mana? Kau buat ke tidak? Umur yang ada dekat engkau gunakan untuk apa? Harta benda, jawatan, pangkat gunakan untuk apa? Ni Ramadan ni yang bakal datang dekat engkau ni, kau nak buat apa? Kita puasa dah berapa lama dah? Umur saya 53 tahun. Tahun ni 53 tahun, lahir 71. Tolak asal 10 tahun. 10 tahun ni 10 sebenarnya umur sebelum balik, tak pakai dah semua tu. Tu dia. Imam tadi dah balik ke belum? Imam tadi tu dah balik ke belum? Siapa jadi imam tadi? Umur berapa? 20. Dah balik lah. Itu dia. Sebab ada orang belum balik ni. Orang Melayu balik 40. Piramli tu dia mati umur 44 tahun je balik. Ada orang Melayu sampai sekarang kefahaman dia balik tu 40. Umur balik tadi tu 40. Ada sampai sekarang. Jangan terkejut. Maknanya kalau saya ni 53, saya baru balik 13 tahun je lah. Jadi 40 tahun tu tak jadi apa lah. Ni kepahaman orang Melayu itu. Padahal Islam bukan macam itu. Keluar air mani, keluar haid, itulah balik. Kita ambil lah, kalau umur saya 53 tolak 10 tu tak pakai, 43. Maknanya ini tahun yang ke-43 saya nak puasa. Jadi Allah dah bagi kita Ramadan ni berpuluh-puluh tahun, banyak tahun kita dah berpuasa di bulan Ramadan. Puasa apa? Puasa kita tu puasa apa sebenarnya? Puasa sekadar puasa ke? Macam mana? Sedangkan puasa ni Allah sebut la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian, semua yang beriman diwajibkan atas kamu puasa seperti mana orang dulu pun puasa. Orang dulu puasa, umat-umat dulu puasa. Puasa Nabi Daud, kita nak sombong apa dengan puasa kita 30 hari 29 hari, itu pun puasa siang saja, malam kita melantak. Nabi Daud punya puasa, satu hari makan, satu hari tak makan, satu hari makan, satu hari tak makan. Bayangkan. Jadi orang dulu pun puasa. Puasa ni untuk apa? Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan beroleh takwa. Mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang bertakwa. Ini bukan mudah-mudahan kamu akan menyambut Syawal. Itu dia. Habis raya 29 hari, 30 hari, habis puasa 29 ataupun 30 hari, kamu akan menyambut Syawal. Itu di segi fizikalnya. Tapi kalau kita faham puasa yang Allah perintahkan kepada kita setiap tahun ni, la'allakum tattaqun, puasa ni makna satu proses untuk kita jadi orang yang bertakwa. Itu dia. Jadi dapat ke tidak? Macam mana tak dapat? Kita tak faham. Itu dia. Saya bila dijemput mai sini nak ceramah, saya tak ada masalah. Saya ni bukan jenis personality kena jemput sebulan, 5 bulan, 6 bulan, tak ada. Jadual saya semua kosong. Orang panggil, ustaz besok okey, kosong tak ada masalah. Lusa boleh, tak kosong tak ada masalah. Tak ada orang jemput, saya relax je kat rumah buat kerja saya dengan anak-anak, dengan isteri, buat kerja saya. Adalah juga seminggu ada orang jemput, seminggu lagi 2 minggu ada juga. Tapi mana okey kosong tak ada, saya tak ada penuhkan jadual saya tak. Sampai bila aku nak ceramah? Mata pun dah kabur dah, gigi pun dah kendur, dah gugur, kulit dah kendur makan nasi bubur. Tu tak lama lagi nak pergi kubur dah tu. Kena saudara-saudari jugalah. Takkan nak pulun ceramah. Kita pun nak tengok juga amal kita, bakti kita, keluarga kita, anak-anak kita, legacy kita. Tu dia. Syok ceramah sampai lupa nak tengok yang belakang. Tapi tak apalah, itu orang lain lah. Saya bila dapat jemputan tu, saya terus google nama masjid. Oh ni kat sini tempat masjid dia. Walaupun zaman sekarang ni ada location, bagi lagi senang nak pergi. Dulu zaman-zaman 25 tahun dulu, saya berceramah kat Malaysia ni dah lebih 25 tahun dah. Lebih separuh daripada umur saya. Dulu ceramah tak ada Google, tak ada share, tak ada location dia sampai juga. Sampai merata satu Malaysia ni, merata dah. Belah Rincing ni saya rasa dah banyak dah ceramah dulu. Tapi nak sampai sini, ya Allah, dululah. Ini ke hujung ni, nak sampai ni, bercinta. Memang bercinta. Sebab tu masa tu highway semua tak ada. Sekarang dia dah pecah, bocor sana bocor sini dah. Senang sangat dah. Itu bila saya nak main, saya google dulu, oh ni kat sini tempat dia. Rasa macam pernah
Tak tahulah saya ceramah tu saya tak ingat lah, tapi pernah sampai lah Rincing, Semenyih, banyak lah ni kan, semua dekat-dekat kan. Memang sini ujung-ujung lah kan? Jadi sebelum nak main pun saya paling tidak tahu nama dia, cek kat mana lokasi dan sebagainya. Oh okey. Sebab itu cara kaedah dia. Begitulah juga Ramadan. Ramadan ni bila kita nak masuk, kita nak sampai, kita nak datang, kita kena tahu Ramadan tu apa dia ya. Ramadan tu apa dia ya, kena tahu, kena ada ilmu dia. Ni kita nak puasa, puasa ni apa ya? Puasa tu apa dia? Puasa bahasa Melayu, bahasa Arab as-siyam. Kan? Puasa yang diterjemahkan dalam bahasa Arab tu namanya as-siyam. As-siyam itu apa dia? Al-imsak. Puasa itu ialah menahan. Menahan apa? Menahan diri daripada melakukan maksiat. Memanglah dari segi fizikalnya, menahan diri daripada makan di siang hari dan minum di siang hari. Itu normal. Kan? Kambing pun kalau disuruh puasa, dia puasa. Tak dibagi air dekat dia, tak dibagi rumput dia, dia tak makan lah, tak minum lah. Sebab bos dia suruh puasa. Bos dia kata jangan makan, dia tak makan. Habis kita ni manusia macam kambing ke, macam lembu ke? Oh puasa, puasa tu yang dia tahu tak makan, tak minum siang hari, itu je. Itu ke terjemahan? Itu ke maknanya puasa? Menurut kita ni umat Nabi Muhammad, menurut kita ni umat Islam, oh puasa tu tak makan, tak minum siang hari, itu je ke? Kalau kita sekadar ambil terjemahan puasa itu, macam puasa kita macam lembu, macam kambing je lah. Puasa lagi orang kafir lagi dahsyat puasa. Kan? Orang India tu kalau dia puasa, dia bukan buka macam kita azan maghrib, dia buka dia lepas isyak tu, lepas matahari tu betul-betul hilang dia punya merah tu, sampai ke tahap tu. Tu lagi dahsyat, makan nasi putih je kadang, air putih je dia punya puasa tu, walaupun tak ada faedah. Kita puasa kita, sahur melantak, buka melantak. Kan? Sebab yang dia tahu waktu siang tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau itu terjemahan puasa, memang puasa kita tu la'an lakum tak takun tu tak ada lah. Yang mudah-mudahan kamu dapat takwa tu memang tak ada lah. Kalau kita faham puasa tu itu, memang tak ada apa lah. Sedangkan puasa ni kalau kita faham sungguh-sungguh, nak naikkan darjat manusia ni dengan puasa. Tengok siapa yang main silat gayung ke apa semua, bila dah sampai ke satu tahap, dia kena buat macam-macam amalan, antaranya puasa. Nak naikkan dia punya tali pinggang tadi tu, nak naikkan dia punya tahap tadi tu. Bukan jalan-jalan puasa ni. Ni kalau 40 tahun macam saya, 40 tahun saya dah puasa, dahsyat saya ni kalau ikutkan. Kalau betul-betul dengan amalnya, dengan ilmunya, berpuasa sungguh-sungguh, dahsyat sekarang ni kalau ikutkan. Mungkin saya ni dah peringkat, tak tahulah nak cakap apa. Kan? Tapi hudahnya tak dapat apa-apa pun, sebab kita tak faham, kita tak erti apa itu puasa. Kan? Ni dia. Yang Allah jadikan 1 tahun, 13 bulan, 12 bulan, ada 1 bulan tu kita kena puasa. Kenapa? Kenapa tak puasa macam Nabi Daud? Selang-selang. Kenapa untuk umat Nabi Muhammad ni puasanya di 1 bulan, namanya bulan Ramadan? Kan? Nasib baiklah siang saja tak makan. Kalau siang malam macam mana? Pengsan kita tonton. Dan setakat ni tak ada pun siapa mati sebab puasa. Mati sebab banyak makan adalah mati. Ada siapa puasa mati? Tak ada. Itu dia. Kan? Jadi tujuan Allah jadikan puasa ni, kalau kita betul-betul faham, ni nak beritahu sebelum kita nak buat apa, sebelum kita nak pergi mana tu, kena tahu tempat yang kita pergi ni macam mana, hujan dia macam mana, sejuk panas dia macam mana, makanan halal dia macam mana, kiblatnya macam mana, waktu solatnya macam, kena tahu. Bila kita tahu itu perjalanan kita, mudahlah. Tak adalah kita menggelabah. Ini tiap-tiap bila nak masuk puasa sibuk. Ustaz, nanti buat puasa niat macam mana Ustaz? Niat yang setahun punya ke? Niat setahun kata, mana ada orang puasa setahun? Kata dia. Niat yang sebulan boleh pakai ke tu Ustaz? Habis kalau kita niat lepas tarawih tu, ataupun kita niat lepas sahur ke, ataupun sahur kita bangun tapi tak niat, macam mana Ustaz? Boleh pakai tak puasa tu? Tiap-tiap tahun puasa itu benda yang diceritakan. Kumur-kumur boleh tak Ustaz? Gosok gigi siang hari boleh ke Ustaz? Pakai minyak wangi siang hari boleh ke Ustaz? Orang kata kita ni orang puasa, kalau boleh biarlah mulut tu busuk, sebab yang busuk tu adalah wangian syurga. Tu dia. Habis macam mana Ustaz kalau mulut saya busuk, tambah pula kau tak gosok gigi malam tadi? Tu macam mana? Tiba-tiba kau kena angkat fitrah, ambil fitrah. Inilah wang menggantikan berterang, kau pun baca, kau pun terima saya terima, lepas tu kau baca doa, habis bersambung kau punya bau mulut tadi tu. Nak kata kat itu bau syurga tu. Kepala otak kau lah dah busuk tu syurga benda. Ini contoh. Kenapa benda ni berlaku? Sebab kita tak faham, kita tak reti. Oh, mentang-mentang kita dah puasa 40 tahun, relax lah, 40 tahun dah.
Apa nak cerita? Sekarang masalahnya puasa kau 40 tahun, la'allakum tattaqun tu dapat ke tidak? Takwa tu dapat ke tidak? Nabi tunjuk at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, Nabi sebut takwa itu di sini. Takwa tu ada dekat diri kita. Takwa tu ada dekat hati kita. So kita dah puasa 40 tahun, takkan tak reti-reti lagi, takkan tak faham-faham lagi, takkan tak tahu kita ni dah dapat takwa ke belum? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, takwa tu apa? Takwa itu apa? Nabi tak cerita bang bung. Nabi cerita direct to the point. Takwa tu ibarat umpama engkau nak berjalan, daripada Jenderam kau nak pergi ke Rincing, kau nak berjalan ni, kau nampak dah perjalanan tu, tapi di atas jalan tu ada lopak, ada lubang, ada kaca, ada batu, ada sampah, ada ranting dan sebagainya. Jadi kalau kau berjalan di atas bentuk jalan yang macam itu, engkau akan berjalan bagaimana? Nabi tanya kawan-kawan dia. Jadi kalau kau dah nampak jalan tu, muka bumi tu macam itu, engkau akan berjalan macam mana? Apa kata mereka? Sudah pasti kami akan berjalan dalam keadaan benar-benar berhati-hati. Kami akan berjalan dengan penuh berhati-hati. Tak nak pijak najis nanti kotor. Tak nak pijak kaca nanti luka. Tak nak masuk lubang nanti jatuh. Tak nak pijak ranting nanti sakit. Itu dia. Berjalan dalam keadaan berhati-hati. Nabi kata, itulah dia takwa. So sekarang kita hidup 50 tahun, 60 tahun, berhati-hati tak kita? Bila makan tadi tu, betul ke benda-benda tu betul-betul halal? Dengar je viral pergi. Mi bodoh pun bodoh lah makan juga. Mi racun lah makan juga. Itu dia. Kedai mak janda pun janda lah pergi juga. Orang tanya, bang kat mana makan kat mana? Nak sebut mak janda tu tak berani. Itu dia contoh. Member dal viral je pergi. Itu dia. Oh tak apa, kedai tu memanglah tak ada halal, Yang meniagakan orang Islam apa? Bila kau jumpa? Tercegar kat situ, subuhnya kat situ, zuhurnya kat situ, asar kat situ, maghribnya kat situ. Memanglah dia Islam, tapi macam mana tu tuan-tuan? Orang sebelah dia meniaga tu Cina, India, tapi pakai logo halal. Mata-mata nak tunjuk makanan dia tu bersih. Yang Islam tu mentang-mentang dia Islam, dia pakai tak apa-apa logo, tapi itulah perangai dia macam mana, sikap dia macam mana. Tu kita tak tahu tu. Dia menyediakan makanan dekat rumah tu, kita tak tahu macam mana. Pergi pasar ambil tu, lepas tu letak dekat kaki lima. Walhal kaki lima tu malam-malam tu siapa duduk? Anjing, kucing, berak, kencing dia apa semua. Lepas tu makanan daripada pasar tu kita beli main letak kat situ. Lepas tu kita basuh pula kat situ. Macam mana? Itu belum cerita basuh pinggan lagi. Berapa ramai basuh pinggan tak lulus sampai sekarang. Janji bersih apa semua, basuh sabun, masuk dekat besen saya sini, terus angkat kocak-kocak, terus pergi hidang kat depan. Tengok macam mana. Sebab tu air tu kena mengalir. Air kat besen yang bilas tu, air tu kena mengalir terus. Barulah dia boleh ambil pinggan dalam tu, terus dia angkat boleh. Tapi kalau air tu tak mengalir, dia celup kat situ, lepas tu angkat, tak boleh tu. Kita pelanggan kat luar nak buat macam mana? Sebab tu iftafti qalbak yuftik, Nabi sebut, tanyalah kepada hati kamu nanti akan buat keputusan. Ni boleh makan ke tak boleh makan ni? Kedai ni boleh ke? Ni zaman-zaman boykot ni kita kena boykot ke? Contoh boykot, contoh. Saya zaman orang tak boykot pun, memang saya tak nak makan lah. Bukan sebab boykot. Zaman boykot ni saya nak makan, saya makan je lah. Apa masalah? Apa dosa dia orang? Apa dosa orang meniaga ni? Apa dosa dia? Contoh. Tak faham, susah. Kalau saya bercakap nanti lagi orang tak faham. Saya tak pernah. McDonald's saya makan, KFC saya makan. Zaman kau boykot aku makan macam biasa je. Ustaz. Aku ustaz, aku tahulah. Kau yang start tak sudah-sudah. Dulu sebelum boykot apa semua, anak-anak nak makan KFC McDonald's, tak boleh nak, itu KFC Yahudi punya, McDonald's Yahudi. Walau kau tak ada duit, cakap je lah tak ada duit. Nanti abah ada duit, nanti kita beli. Apa masalah? Apa kena mengena Yahudi dan sebagainya? Kena faham. Nak sebut tu pakai benda tu, kena faham. Kalau tidak, tak ada faedahnya. Tak ada faedah. Dia tak jadi amal, dia tak jadi ibadah, dia jadi pemusuhan semata-mata. Jangan main-main benda ni. Jadi kenapa benda ni berlaku? Sebab kita tak faham, kita tak reti. Sebab kalau kita faham,
Ni besok lusa ni nak masuk Ramadan. Bukan kita suspend ni bila puasa je, bila puasa. Puasa ke tidak besok ni? Ke lusa? Tak ada. Orang dulu bukan macam tu. Nabi, para sahabat, orang soleh dia tak macam tu. 6 bulan sebelum tu dah gementar dah. Dub. Dapat tak puasa? Dapat tak puasa tahun ini? 6 bulan. Dub. Suspend dia. Gairah dia nak jumpa puasa ni. Sebab puasa ni dahsyat sangat. Ramadan ni dahsyat sangat. Sampai Nabi sebut, lau ta'lamu ma fi Ramadan la tamawna as-sanatu kullaha Ramadan. Sampai Nabi sebut apa dia? Kalau kamu tahulah Ramadan ni apa dia, nescaya kamu akan minta dekat Tuhan, ya Allah, jadikan 12 bulan semuanya Ramadan. Dahsyat tak dahsyat? Kita hari ni cukuplah sebulan. Jangan. Sebulan tu kalau boleh 29 lagi bagus. Jangan 30. Kan? Ni puasa ni. Minta maaf lah orang baru ke orang lama ke. Selagi kita tak faham, macam itulah cerita. Kan? Ini bukan nak cerita makam tak. Ceritanya macam tadilah. Kalau kita terjemahkan, yang namanya puasa itu ialah menahan. Apa itu puasa? Puasa tu al-imsak, menahan. Menahan apa? Menahan daripada makan di siang hari, minum di siang hari. Itu je terjemahan orang biasa. Orang awam, orang kebanyakan semua terjemahkan puasa begitulah. Kebanyakan semua orang duk cakap puasa tu sekadar tak makan, tak minum di siang hari. Itu je. Walhal sebenarnya kena menahan mata daripada melihat maksiat, menahan telinga daripada mendengar maksiat, menahan lidah, mulut daripada mengatakan benda-benda yang tak baik, menahan tangan dan kaki daripada melakukan kejahatan dan mungkar. Itu dia. So maknanya apa dia? Memang siang tak makan, tak minum sampai maghrib, tapi matanya dijaga. Jangan kau habiskan 13 jam tu tengok Hindustan, tengok macam-macam, tengok WhatsApp, tengok TikTok. Sedok-sedok dah buka lah. Mana zuhur kau, mana asar kau, kan? Mana mengaji kau, Quran kau, zikir wiridnya mana, sedekahnya mana, kan? Jamu orang buka puasanya mana tuan-tuan? Ni dia. Kau punya tarawih mana? Tu dia. Ni memang tak makan, tak minum di siang hari, tapi matanya dijaga, telinga ni dijaga. Apa yang Allah kata wajib kena buat, solat fardu buat. Apa yang namanya sunat dilakukan banyak-banyak. Apa yang namanya haram ditinggalkan. Azan kan? Nak azan dulu? Ada? Terus boleh? Ni tuan-tuan. Bahkan bukan itu saja. Bukan sekadar dia tak makan, dia tak minum, matanya semua dijaga, anggotanya semua dijaga. Yang wajib dilakukan sungguh-sungguh, yang sunat dilakukan banyak-banyak. Wirid zikirnya, bersedekah je. Ngantuk, tidurlah, apa masalah. Dah sihat nanti segera bangun balik, sambung balik ibadah. Bahkan bukan itu saja tuan-tuan. Bukan sekadar qiyamul lailnya lah, apa punya tarawih ke, bukan itu saja. Bukan itu tuan-tuan. Itu semua tak ada benda. Ibarat macam tak ada benda kau dah buat tiap-tiap tahun. Tarawih 20, tarawih 20, tarawih 20, nak bangga 20. Orang buat 2 tak bising pun. Kita tarawih 20, mesti 20 pula nak tunjuk kat orang. Dah tak larat pun nak tunjuk lagi. Lepas tu cerita kat orang, alhamdulillah umur atuk dah 70 lebih, 80 lebih, tapi tarawih boleh 20 rakaat. Tak ada kena-mengena tuan-tuan. Sembahyang fardu tak pula nampak kau terpacak. Subuh macam Jumaat tak ada pula. Tu pun satu benda. Nabi pun tak suruh buat subuh tu macam Jumaat. Zuhur yang waktu Jumaat tak penuh macam subuh macam Jumaat pula. Ni dia tuan-tuan. Dah jadi macam-macam fenomena sekarang ni. Sibuk ajak orang subuh macam Jumaat, lepas tu dia ngajak orang pula dekat AGL, anugerah juara lagu. Tu macam mana tu? Tak apalah kalau kita rasa itu sumbangan kita untuk agama, okey, buat baik-baik, buat elok-elok. Tak payah sibuk-sibuk nak viral lah apa semua. Kita masuk syurga ni belum tentu pakai viral. Silat bulan kita masuk neraka pakai viral ni. Salam subuh. Kau bangun subuh, kau sembahyang, sudahlah. Jangan sibuk-sibuk tag kat orang salam subuh, salam tahajud. Itu semua amalan untuk disembunyikan, bukan untuk ditunjuk-tunjuk. Lain nak kata kalau kita ada kontrak, engkau kalau bangun subuh je kejutkan aku. Itu tak apa. Cukup bulan aku bagi gaji. Ini tak apa-apalah semua. Salam subuh, salam tahajud, salam subuh, salam tahajud. Best sangat ke subuh kau tadi tu? Confirm kau boleh masuk syurga. Kau kenal ke syurga tu macam mana? Bayangkan tuan-tuan. Sebab tu puasa tahap yang ketiga tu Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kalau kita baca dalam kitab dia, ada 3 tahap orang puasa. Tahap yang pertama itu puasa orang awam. Itu yang paling tak guna. Bukan nombor 1 tu bagus. Periksa nombor 1 tu memang bagus lah.
Tapi kalau puasa tahap nombor 1 tu tahap paling teruk, tahap paling bangsat lah senang cerita tu, tak boleh pakai. Dah tua-tua bangka pun puasa macam tu. Apa ni? Oh, cakap makan macam best je, macamlah syurga tu bapak dia punya, macam Tuhan tu geng dia, Allah tu geng dia. Jual agama kan. Untuk kadang orang kita ni sedap main cakap je. Betul lah, buat kena ikhlas lah apa semua, tapi janganlah kau dah cakap kan ibadah ni kalau tak ikhlas, buat apa bulan puasa tapi tak puasa makan. Nabi pun tak buat macam itu. Kalau kau guru hakikat makrifat pun bukan macam tu cara dia. Nabi pun tak cakap benda-benda macam tu. Nabi pun puasa. Tak ada cakap tak apa kau orang umat kena puasa, aku tak puasa tak apa, aku yang akan menghadap kat Tuhan, nanti aku minta ampun. Tak ada pun Nabi cakap macam tu. Kita tidak siapa-siapa, tiba-tiba kita pula yang buat ajaran sesat. Ni tuan-tuan, kadang saya sedih jugalah merata pusing Malaysia ni kan, jumpa macam-macam orang tadi itulah. Oh, dia bercakap macam hakikat makrifat tu dia tahu. Ingat Tuhan ni kita boleh baca ke? Tuhan kalau kita boleh baca, dia bukan Tuhan. Tuhan kalau kita boleh baca, ni kejap lagi hujan, dia bukan Tuhan. Suka hati je kita nak baca Tuhan. Ingat Tuhan ni macam mak bapak kita. Kita buat hal, kejap lagi dia pujuk lah tu, bapak ni kejap dia pujuk aku. Dia ingat macam tu, Tuhan macam tu. Kita duduk sibuk Tuhan maha pengasih, maha penyayang. Kita tahu tak tahu ke Tuhan tu maha pembalas dendam, al-muntaqim. Kau jangan buat hal dengan aku, sekali aku kenakan kau, lenyek kau habis. Oh, tengok Ghafurur Rahim, Allah pengasih penyayang, pengasih penyayang. Syadidul Iqab tu lupa ke? Allah tu maha dahsyat seksaannya. Sekali dia bagi kita susah, tu dia. Kecil je benda tu. Dia bagi sakit telinga, kecil je. Dia bagi sakit gigi, kecil je. Tapi rasa macam, siapa depan semua nak dipenampar, semua nak disepaknya. Namrud tu, Allah datangkan dia sepak Ultraman ke Superman ke, tak ada. Allah datangkan seekor nyamuk. Nyamuk tu buat apa? Masuk dalam telinga dia, digerudi otak Namrud tu, sampai Namrud tak boleh nak buat apa dah, digaruh habis, berdarah, luka barah ni, dia hantuk-hantuk kepala kat dia, bergegar istana dia. Nyamuk je gerudi dalam tu, dia gerudi di otak Namrud tu sampai dia tak boleh buat apa dah, sampai mati sudahnya. Antuk-antuk kepala, mati sendiri tuan-tuan. Keluar nyamuk tu, kepak sebelah dia, jatuh. Tuhan tanya, kau nak apa nyamuk? Kau nak apa nyamuk? Kau dah bunuh Namrud dah. Kau nak apa? Kau nak pangkat ke, jawatan ke, tun ke, Tan Sri ke, apa ke? Ganti balik aku punya kepak sebelah itu je. Tengok, belajar lah. Kita belajar lah. Jangan belajar bercakap. Cakap semua boleh cakap, tapi belajar merasai benda itu. Ini jalan rasa. Ibadah ni rasa, jalan rasa, bukan jalan buat, bukan jalan cakap. Rasa. Man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Dia tak rasa keperitan tu, nak mendaki tu, nak bertemu Allah tu, dia tak rasa macam mana, dia takkan tahu. Jadi sebab tu Allah bagi kita puasa, bagi rasa. Kena rasa, kena rasa, kena rasa. Sebab dalam diri kita ni ada satu yang namanya nafsu. Nafsu ni nak ngajar dia bukan senang, bukan setakat main tuition-tuition je. Sebab tu kenapa orang dulu mengaji tu pakai rotan. Rotan bukan kecil, rotan punya. Rotan tu syarat, bahkan syarat tu rotan. Nak didik anak ke, nak didik murid ke, kena ada rotan. Tapi dah zaman sekarang semua orang pandai sangat. Siapa rotan siap, kena lapor polis, kena ambil tindakan. Apa berkatnya? Tu dia. Minta maaf tadi saya semayang maghrib sekali lagi, sebab saya rasa saya tak perlu imam budak. Walaupun kau hafaz 30 juzuk, aku kahwin 4. Kalau kau kan aku lagi layak jadi imam. Aku dah berkahwin, kau belum kahwin. Kau tak nampak ujian nafsu tu macam mana? Contoh, tak apalah, sini jalan lah, tak jadi masalah. Saya bukan nak cerita saya makam lain, tak. Saya ukur dengan ilmu saya. Saya pun hafaz Quran 30 juzuk. Saya lagi autoriti untuk berceramah. Kau google nama aku kat internet, keluar Ustaz Ghazali Ibrahim. Orang kenal aku, orang jadikan rujukan. Kes-kes pusaka besar-besar kat Malaysia ni, insya-Allah saya lah tempat rujuk dia, bukan saya nak sombong. Itu dia. Tadi saya semayang maghrib sekali lagi, sebab bagi saya tak wajar berimamkan seorang budak. Kalau ikutkan, biarlah orang tua sini imam dia, walaupun bacaan dia tak cantik macam dia, tak apalah, dia imam sini. Sebab tu saya pun kadang bukan senang-senang jadi imam. Orang tolak, Ustaz imam, tak, kau kenal tak imam tu siapa? Imam tu mesti dikenali. Imam Korea lagilah kena kenal.
watak dia, peribadi dia ni ahli fasik ke tidak, kan? Itu contoh. Sampai isu rokok pun jadi masalah juga. Imam tu isap rokok, tak isap rokok, saya tak jadi masalah pun. Guru saya berapa ramai isap rokok, kan? Tapi tak isap ganja, tuan-tuan. Berapa ramai guru saya isap rokok. Saya belajar kat luar negara, Pakistan, Mesir, Jordan, Iraq, guru saya isap rokok daun. Sambil ngajar tu dia isap rokok. Kat Malaysia pun sama juga. Jadi rokok pula kita tak faham. Contoh. Jadi susah jalan ni kalau nak cakap, kan? Sebab ni jalan rasa. Kita dah puasa 40 tahun. Apa rasanya 40 tahun ni? Kita dah puasa, apa rasanya? Yang sampai Imam Ghazali tu meletakkan puasa orang awam itulah puasa yang paling teruk, yang tak ada natijahnya, kan? Jadi kalau nak ada singgit kesungguhan, upgrade lah puasa kita jadi puasa khusus, golongan yang kedua. Khusus ni pun dah bagus dah. Untuk kita ni, kan, yang tak bersungguh nak kembali ke jalan Allah ni, kadang kita bila nak pergi mana-mana kita bersungguh, tapi nak balik ke jalan Allah kita tak bersungguh. Kita sambil lewa je, mati-matilah. Rasa macam best sangat, kan? Mati-matilah. Oh, macam best sangat kita ni, kan? Ibarat macam, oh, kita ni bangga sangat. Takkanlah Tuhan nak nyaya aku pula. Tahan Tuhan aku nak masuk dalam kubur, campak sana campak sini. Macam best sangat pula. Tapi tak nak beramal sungguh-sungguh. Orang yang beramal sungguh-sungguh tu pun dia sedih lagi, tak tahu ni macam mana ni. Kita yang tak buat apa tiba-tiba dah lantak lah, jalan je lah. Nak macam mana, kan? Ini semua dia. Oh, pandai pula, kan? Pandai pula. Dia siksa kita sebenarnya dia siksa dia lah. Oh, pandai pula terjemah, pandai pula syarah. Semua nak jadi ahli sufi entah apa-apa dah. Ini contoh. Contoh tuan-tuan. Tak apa isyak nanti siapa jadi imam lah, saya okey je, kan? Cuma nak bagi tahu tu bukan mudah. Bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah, kan? Jadi upgrade puasa tu kepada level yang ketiga walaupun susah, kan? Ni namanya puasa khususul khusus. Kalau khusus tadi tu tahap yang kedua tu pun dah hebat dah, ini lagi hebat makam dia. Tapi memang bukan mudah lah. Memang tak makan di siang hari, tak minum di siang hari. Masa dibuka pula dia tengok makanan tadi tu, betulkah ni halal? Siapa yang menyediakannya? Siapa yang bagi ni? Beli kat mana? Bazar Ramadan, kan? Memanglah namanya bazar Ramadan, penyediaan dekat sana tu macam mana? Jadi bukan sembarangan juga dia tengok makanan tu. Biarlah dia buka dengan air kosong dengan tamar pun tak apa, daripada makan yang macam-macam tapi tak tahu hujung pangkal dia macam mana. Sebab makanan tu akan mengeraskan hati kita. Ni kita kata kita nak lembutkan hati kita, tapi jaga makan tak jaga. Tu dia. Bukan setakat tak makan, tak minum di siang hari, tapi bila mana berbuka dan bersahur dia tengok pula makanan tu datangnya daripada mana. Amin. Dipenuhkan harinya dengan beramal ibadah yang wajibnya, yang sunatnya. Itu dia. Duit tak banyak tak apa, sedekahlah apa yang perlu. Amin. Tuan-tuan, 100,000 tu saya tengok tu untuk pembangunan masjid 100,000. Pernah tanya tak dekat AJK masjid, berapa lagi tak cukup je? 99,000. Tu je, kan? Kenapa ni kita dah buat kempen ni berapa lama ni, 2 tahun ni, tapi tak cukup-cukup lagi. Takutnya macam tadilah, kita ambil lewa je. Oh, Gaza sibuk, Palestin sibuk nak hantar duit. Lala aman Palestin kena tanya, kan? Saya daripada dulu tuan-tuan, tak tahulah hati saya ni lain tuan-tuan. Sebab saya ni belajar kat overseas, kan? Saya belajar kat overseas tuan-tuan. Umur saya 16 tahun, saya dah belajar dekat Pakistan. 16 tahun. 16 tahun. Mana 16 tahun? Ada 16 tahun. Siapa 16 tahun? 16 tahun. Dah jangan tampat sekarang kalau ikutkan. 16 tahun saya dah pergi Pakistan. Jadi saya ni tak macam orang. 16 tahun saya jumpa bapak saya nak pergi Pakistan. Umur saya 16 tahun. Saya tak tahu tu nak pergi Pakistan tu naik apa ke, duit apa ke. Saya tahu, yang tahu aku nak pergi. Bapak saya tiba-tiba keluarkan 500 saja. 1987, ambillah 500, pergilah mengaji dekat Pakistan. Memang saya nak belajar dekat Pakistan, tahfiz Quran. Ambil 500. 500 itulah tambang saya dan duit makan saya 2 tahun setengah. Bapak saya tak hantar duit. Cari sendirilah, ala Allah. Nak jadi rezeki, saya belajar kat sana. Madrasah sana percuma. Belajar kat madrasah tu percuma. Bayangkan, sebab orang infak, kan? Orang kaya-kaya dia tu memang rajin infak, rajin sedekah, rajin apa. Jadi makmurlah masjid surau dia, madrasah dia, apa semua. Ini dia, kan? Saya tak tahulah. Memang sepanjang hidup saya tu, saya start belajar 1987 tu, umur saya 16. Lepas tu sampailah ke Baghdad.
12 lebih kurang dalam 98 saya balik Malaysia. Tapi 3 tahun sekali saya balik Malaysia. Semua belanja sendiri, saya cari duit sendiri. Tu dia. Jadi saya tengok negara dia orang tu memang perlu ditolong, tapi tolong tu tak semestinya daripada kita. Tu yang bila saya balik tengok orang Malaysia ni bokor-bokor derma Gaza lah, Palestin lah, apa semua bla 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 bla. Sampai ke Donan? Duitnya sampai ke? Sampai ke duitnya tu? Tuan-tuan bagi 10,000 sampai ke kat Gaza tu tuan-tuan? Kalau kat Gaza tu pun nak bagi dekat siapa? Pak imam dia ke? Orang kampung dia ke? Perang sana tuan-tuan, bank semua tak ada. Kau nak bagi macam mana? 10,000 sumbangan yang pergi 10 orang. Macam mana tuan-tuan? Nak hantar duit tadi tu 10 orang. Pakai duit tu juga. 100,000 pergi 5 orang. 50,000 belanja hotel makan minum. Sampai sana tinggal 50,000 je. Nak buat masjid. Masjid tu nilai dia 1 juta. Kita bagi sumbangan 50,000. Bila nak jadi masjidnya? Kat Malaysia pun tak jadi-jadi. Walhal yang 100,000 tu kalau kita masuk je dekat tabung masjid, dia settle lah 100,000 tadi kes punya pembangunan. Tuan-tuan, banyak orang korporat kat luar tu kadang dia akan bagi berapa lagi tak cukup. Kita kena jujur lah. Alhamdulillah kita dah buat collection banyak ni, kita tak cukup banyak ni. Okey, yang tak cukup tu saya bagi. Ataupun tak apa, saya bagi simen, saya bagi pasir, saya bagi kontraktor apa semua bla bla. Okey, duit yang ada tu pakai, simpan dulu, start dulu dengan ni. Tuan-tuan, tak semestinya kita duit, sebab kita duit ni kalau banyak sangat, mata tu jadi lain. Mata tu jadi lain, otak dah mula fikir macam-macam. Sama je, masjid ke surau ke asrama ke mana ke bisnes ke sama. Negara lagi lah tuan-tuan. Ni dia. Jangan kita ingat kita ni jujur sangat, amanah sangat. Jangan kita ingat kita ni boleh bertahan tuan-tuan. Allah belum uji. Jadi sebab tu ibadah ni kena bangunkan sungguh-sungguh, barulah dia boleh jadi diri kita. Tapi bila mana ibadah tadi kita tak bangunkan sungguh-sungguh, kita pun tak kenal level hati kita ni macam mana. Kita ni jenis kena puji seronok ke, kena kecam mula rasa macam mana ke macam mana. Walhal puji dan kecam tu sama je. Ni dia. Tapi kenapa? Sebab kita tak pernah kenal. Ni puasa yang Allah khususkan. Puasa tu untuk apa? Untuk ajar nafsu kita, hajar nafsu kita, ajar nafsu kita. Sebab nafsu ni bukan baik. Nafsu mutmainnah tu, yang kita kata nafsul mutmainnah tu nafsu yang baik setelah diproses. Sebab nafsu peringkat awal dia adalah amarah, yang sentiasa buat jahat. Ni nafsu ni, itu semula jadi dalam diri kita. Kita lahir ni, nafsu tu dah ada. Kita besar, dia makin besar. Kita besar, dia makin besar. Kita besar, makin dia besar. Ni nafsu. Nafsu memang semula jadinya jahat. Tak ada nafsu yang baik kecuali mutmainnah, nafsu yang dah dididik. Sebab tu mana ada sekolah kat Malaysia ni, sekolah untuk melahirkan penjahat-penjahat, adakah? Dekat Rincing ni memang ada satu sekolah spesialis nak jadi penyamun, ada. Dia boleh pukau orang, santau orang lah apa semua, dapat harta. Yang kat sana pula kat Semenyih untuk sekolah untuk apa? Untuk zina orang, untuk perkosa orang, tu dia. Sekolah dekat sana pula kat Beranang tu, itu untuk para rasuah. Ada? Tak ada. Jahat ni tak bayar sekolah. Jahat tu semula jadi. Tapi kenapa tahfiz ni kena buat? Nak melahirkan orang baik. Nak baik ni memang kena hajar betul-betul. Nafsu tu kalau tak dihajar tu, nafsu tu kalau tak diajar tu, dia akan tumbuh kejahatan, bukan tumbuh kebaikan. Tak ada. Siapa yang tak mengaji betul-betul, ngajar nafsu, silap Ibulan, matinya nanti su'ul khatimah. Jangan main-main tuan-tuan. Kita ada rumah, laman rumah, kita pergilah beli rumah mana-mana, ada, kita cadang kat depan rumah tepi pos tu kita nak buat taman. Oh dah berangan dah, tanam bunga tu, tanam bunga ni, letak air terjun dan sebagainya. Duduk setahun tak buat apa-apa. Majalah dah beli dah, benih-benih semua pokok dah beli dah, alat-alat semua dah beli dah, tapi setahun tak buat apa-apa. Apa jadi kat taman tadi tu tuan-tuan? Apa jadi dekat taman tadi tu? Apa jadi? Tebiah. Ya, tebiah tu betul, tapi apa jadi? Lalang naik, rumput naik, pokok-pokok berduri keluar. Silap Ibulan, dalam tu ada ular, ada kala jengking, ada katak. Boleh tak kita tinggalkan setahun tu kita tinggal, dia jadi sendiri. Tanam, tumbuh, naiklah pokok durian, blackthorn, musangking. Kita tanya pula kawan sebelah, kau dapat apa kau punya laman? Kau budak dapat apa laman? Situ ke tuan-tuan? Ada ke dekat Rincing ni? Ada kat Beranang macam tu? Ada kat Semenyih macam tu? Kalau ada, special lah bumi ni. Tak ada tuan-tuan.
Rumput tadi tu, laman tadi tu, kalau kita biarkan yang tumbuh tu, lalang, pokok-pokok duri, semak, itulah bayangan nafsu tadi tu yang kalau kita tak didik dia sungguh-sungguh, hajar dia betul-betul, yang keluar bukan kebaikan, semua kejahatan. Sombong, ego, iri hati, menunjuk, cakap besar, ni sangka buruk, ni keluar. Itu nafsu. Jadi sebab tu kenapa Allah bagi puasa 1 bulan. Tapi masalahnya kita buat tak puasa tu betul-betul? Tak buat sebab kita tak bersungguh. So nafsu tu tak ada apa lah. Tuan-tuan, kata cuba kita buat lah. Okay, tahun ni kita berazam, insya-Allah kita puasa mutih. Sahur air kosong, air putih, nasi putih segenggam. Dah sahur. Sampai buka puasa nanti air putih, nasi putih segenggam. Sudah, lepas tu pergi sembahyang tarawih apa semua. Sahur jumpa balik, air putih sejawan, nasi putih segenggam. Best tak? Tuan-tuan, rasa best tak puasa kalau kita buat macam tu? Ini tak jujur. Saya pun tak best. Saya nak juga kopi, saya juga nak teh, sekali-sekala saya nak cendol. Tapi yang sekali-sekala tu kalau kita faham, sebenarnya kita meraihkan nafsu. Sebab itulah nafsu yang nafsu suka. Nak macam saya umur dah tua-tua, gigi dah tak ada. Orang tua-tua kan sibuk, tak selera lah hari ni, tak selera lah hari ni. Imam Ghazali kata, bagus lu lah tak selera, dah tua dah. Dah memang tunggu masa nak mati. Sepatutnya kita tak payah cerita pasal tak selera lah. Memang pun. Itu tanda-tanda kita nak pergi sana dah. Bersiap sedia sajalah. Habis kalau dah tua keparat ni, tak selera lagi, apa ceritanya? Umur 60-70, duk makan lagi ubat kuat apanya? Ni contoh saya ceramah macam ni tuan-tuan. Saya tak ada ceramah tak apa gelak-gelak, tak apa Allah sayang kita semua, kita masuk syurga. Aku pun tak tahu syurga tu macam mana. Jadi aku nak cakap kau boleh masuk syurga. Ustaz kita ngajar kat orang ni. Orang mengajar kat ustaz sebab ustaz tahu ilmu tu macam mana, agama tu macam mana. Ustaz mencakap sedap je. Walau dia pun mungkin ahli neraka. Kita ni sama-sama duduk dalam terowong tuan-tuan. Sementara kita jalan terowong ni kita tak tahu. Kita kena lalu je terowong tu betul-betul. Jadi kita kena ada petunjuk. Sabar. Sampai hujung terowong nanti kita nampaklah cahaya matahari tu. Sinar bulan ke. Jadi sementara jalan ni jalan je lah betul-betul. Tak payah nak langgar kanan kiri terowong. Kau nak patah balik pun kena langgar. Kau nak ke kanan ke kiri pun tak boleh. Jadi jalan je lah elok-elok. Jadi sementara nak jalan tu perlukan panduan. Itu kenapa kita kena belajar, kena mengaji, kena ada guru, kena ada ustaz. Ustaz tu dia dah sampai kat terowong sana. Ni contoh ustaz yang betul lah. Ustaz zaman sekarang saya tak tahulah tuan-tuan. Alim ulama tu, yang guru mursyid tu, yang kita mengaji dengan dia, dia ajarkan zikir, dia ajarkan kita mujahadah, riyadhah tu macam mana. Sebab dia dah nampak perjalanan tu. Yang dia tu bila-bila masa je akan menghadap Allah, dia tahu. Imam Ghazali tu nak mati tu dah tahu dah. Tak silap dia sebelum asar ke selepas asar dia meninggal. Dia dah tahu dah dia nak mati waktu tu. Dia mandi bersih-bersih, pakai jubah cantik-cantik apa semua. Dia bentang dia punya sejadah putih cantik. Mati kat situ. Dia dah tahu sebab dia dah berjalan, dia dah sampai. Ujung tu dah tahu tak? Kita ni yang berangan, ustaz-ustaz beramai ni banyak berangan, tahap apa dia pun tak tahu perjalanan dia. Dia pula jaja syurga neraka tu macam mana. Bukan mudah tuan-tuan. Nak ngajar nafsu kita ni. Air kosong, nasi putih. Air kosong, nasi putih, sambal belacan, ikan masin, bulu ayam, pucuk ubi, masak lemak. Mana nafsu nak? Mana nafsu nak? Budak-budak western, chicken chop, lamb chop, lasagna, spaghetti, ayam golek, ayam apa tuan-tuan, macam-macam. Tu tengok kanan kiri, nafsu nak mana ni? Confirm nafsu akan pergi kat sini. Tak usah sembang lah. Bila ada pilihan, nafsu suka. Tapi bila tak ada pilihan, sebab tu bulan puasa ni kita jangan bagi pilihan. Jangan bagi pilihan. Aku nak buat ni, aku nak semayang, on time, nak berjemaah, sunat, qabliyah, ba'diyah, baca Quran, wirid zikir, bersedekah. Ni tuan-tuan. Pergi masjid, berjemaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak apalah walaupun bulan lain kita kalah, tapi at least kita cuba hajar ni. Qiyamul Lail, lepas tarawih, rehat sekejap, lepas tu bangun, baca Quran. Bukan malam 27 pun tak apa, ganjil-ganjil pun tak apa. Buat je terus. Bukan sibuk nak buat sahur pun. Kalau mak tu lain lah nak persiapkan sahur. Kita ni tak ada apa, mengaji lah terus sampai subuh pun tak apa, sampai sahur pun tak apa. Bila letih baru tidur rehat. Tuan-tuan,
Tu dia. Bila amal berzikir tu kalau boleh berzikir duduk kat tika sembahyang tu zikir. Nak buat subhanallah 1000 ke, nak buat alhamdulillah 1000 ke, nak istighfar 1000 ke, nak selawat 1000 ke, nak baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu 1000 ke, hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah 1000 ke. Duduk dekat tika sembahyang tu, belajar duduk. Jangan wirid depan TV sambil tengok WhatsApp apa semua, tengok YouTube. Tak, nak berzikir tu duduk betul-betul. Baru kau tahu terbakar punggung kau tu macam mana, lutut kau tu macam mana, pinggul kau tu macam mana, aduh bahu kau tu macam mana. Itu nafsu. Cuba lepas tu tengok TV, hilang dah sengal-sengal tu, tak ada. Tapi bila kau duduk tu, kau beramal masa tu, nafsu kata sakitlah. Pergi dekat luar tengok TV, sakit tu hilang, 3 jam boleh duduk. Sama, saya pun sama. Ni dia. Jadi sebab tu Allah bagi Ramadan ni untuk Allah kenal kau diri kau, kenal kau nafsu kau macam, kenal kau hati kau macam mana. Baru kau tahu. Sebab kita tak ambil jalan khusus. Kalau kita ambil jalan khusus, lagi dahsyat tuan-tuan. Kalau betul kita berguru ke apa, lagi dahsyat. Sahabat tu dia duduk dengan Nabi, kita tak tahu perjalanan dia macam mana. Jangan kita tengok Nabi simple je, sahabat dia tak marah, kita cakap macam tu. Kita tak tahu pokok engkau satu hari kena habiskan zikir berapa ribu, engkau kena bersedekah kat orang, kau kena puasa. Kita tak tahu. Bukan semua benda nak kena cerita, bukan semua benda kita nak kena tahu. Bila kita cerita pun nanti tanya pula mana sanad dia, mana hujah dia, mana dalil dia. Dan zaman sekarang hadis apa, Bukhari ke Muslim ke, mana ada. Imam Bukhari tu pun hadis yang dia hafal, yang dia belajar 600,000 hadis. Imam Bukhari tu dia menghafal 600,000 hadis. Imam Syafi'i lebih 1 juta hadis. Imam Syafi'i dulu baru Imam Bukhari kemudian. Sebab tu Imam Bukhari mazhabnya pun Syafi'i. Imam Bukhari pula, Imam Syafi'i pula, dia tak perlu kepada hadis Sahih Bukhari. Sebab Bukhari tu hidup lepas dia. Imam Syafi'i tu dia pun hafal 1 juta hadis. Orang kita sembahyang, lepas qiyam baca Fatihah, lepas tu rukuk, i'tidal bangun, qiyam balik. Mazhab Syafi'i tak, habis i'tidal bangun, tangan duduk bawah lah. Tapi kita lagi pandai pada Imam Syafi'i. Baru jumpa semalam hadis Nabi bangun pada i'tidal ambil qiyam. Apa Imam Syafi'i tak jumpa ke hadis tu? Imam Syafi'i 1 juta hadis dia hafal. Imam Syafi'i dah mudahkan kita untuk beramal, untuk ibadah. Kita pula pandai-pandai nak cari lagi. Lala mereka mazhab sendiri. Semain subuh pun masbuk dinasar. Tuan-tuan, ulama dulu tu dia cara dia ngajar nafsu dia tuan-tuan. Imam Syafi'i semua tu, dia sembahyang subuh berwuduk kan, wuduk isyak. Ini wuduk isyak betul-betul isyak ni. 8.34 isyak masuk, ambil wuduk sembahyang. Wuduk isyak 8.34 tu, lepas dia sembahyang isyak tu sampai subuh tak batal. Bermakna apa dia? Tak tidur. Imam Syafi'i tak tidur. Kalau tidur pun mungkin disengkal betul-betul. Lapik punggung dah tadi tu, dia bersandar ke, dia baring ke, lepas tu dia bangun balik baca kitab ke, dia tahajud, dia sembahyang balik solat ke dan sebagainya. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Itulah namanya da'bus solihin, adat resam orang soleh. Sampai ke tahap tu bukan mudah tuan-tuan. Jadi kita nak mengharap syurga Allah ni ingat senang ke? Puasa lebih kurang, cukup 30 hari, cukup 29 hari, bersedekah pun lebih kurang, solat pun lebih kurang. Macam itu ke tuan-tuan? Orang kalau berjuang berperang, dia bukan lebih kurang. Sebab kalau dia lebih kurang, dia yang akan dipotong kepalanya oleh musuh. Jadi bermakna dia akan berjaga sungguh-sungguh, perang betul-betul. Tapi sebab kita tak pernah anggap kita perang, kita anggap benda tu santai. Sebab tu Nabi sebut raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nabi kata balik pada Badar tu, Nabi sebut apa? Kita kembali daripada satu perjuangan yang kecil menuju kepada satu perjuangan yang besar. Sahabat kata, itu kecil ke Nabi? Yang potong-potong kepala pedang tu kecil ke? Ya kecil, ada lagi besar. Apa itu yang besar? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jadi Ramadan ni, inilah tempat dia. Jadi siapa yang melalui Ramadan tu dengan keadaan dia faham, ada ilmunya, dia kenal diri dia, dia kenal nafsu dia, insya-Allah lah la'allakum tattaqun. Tapi kalau sekadar lalu segitu saja tuan-tuan, tunggu lagi tahun depan kalau panjang umur, tunggu lagi tahun depan kalau panjang umur. Itu je lah tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. Confirm ke kita puasa? Dah umum ke belum? Confirm puasa hari Selasa. So tidak, malam ni kita tarawih lah, sama-sama. Tapi alhamdulillah, apapun, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan umur kita jumpa Ramadan pada kali ini. Jadi buatlah sama-sama yang terbaik. Puasa kita jaga puasa kita sebaik-baiknya, penuhkan dengan amal ibadah. Kalau kita kata kita nak diganjari, dan walaupun kita pun tak tahu Lailatul Qadar tu macam mana situasinya, keadaannya, kita pun tak tahu malam ganjil ke malam 27 ke, tapi bukanlah kerana Lailatul Qadar. Mana tahu dengan keikhlasan kita. Sebab tu kenapa bila kita berzikir ni, kita kena berzikir banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan 33, bukan 100, bukan 1000, lagi banyak lagi bagus. Sebab kita tak tahu dalam ratusan ribuan zikir yang kita lafazkan tadi tu, mungkin ada satu yang betul-betul ikhlas. Bila satu tu betul-betul ikhlas, satu tu yang menyelamatkan kita sebenarnya. Allah pandang kat situ. Jadi jangan buat lebih kurang, jangan buat koman-koman. Bila kita buat lebih kurang koman-koman, takut tak ada ikhlasnya langsung. Bila tak ada ikhlas, kita pun tahu. Bila kita beramal tak ada ikhlasnya, kita pun tahu. Tak ada nilaian. Jadi ikhlas tu kena belajar. Mohon rahmat Allah tu sudah pasti. Sebab tu tak ada ananiah, keakuan tu tak ada. Kita yang boleh maintain tahun ini sihat sampai boleh jumpa puasa pada tahun ini ke? Bukan kita, bukan usaha kita, Allah yang izinkan. Bila kita terdetik nak buat baik pun bukan sebab kita mendetikkan dalam diri kita, aku niat nak mengaji lah, aku niat nak habislah 30 juzuk. Tak, Allah yang detikkan. Jadi keakuan tu tidak ada, semuanya Allah. Jadi kalau kita masih lagi ada keakuan, so maknanya puasa kita tadi tu belum boleh lagi mencatas nafsu kita yang sentiasa nak ego, nak sombong, nak nunjuk-nunjuk, ujubnya, riaknya. Mana tak ada nilaian. Itulah yang makan amalan kita. Sebab tu amalan kita tidak ada natijahnya. Tak macam orang dulu angkat tangan, doa makbul. Bukan untuk dia saja, doa tu untuk orang, untuk rakyat, untuk masyarakat, makbul, kabul tuan-tuan. Tolong orang sedekah RM1 besar untuk orang tu. Sebab RM1 tadi tu mungkin itu titik peluh dia penuh ikhlas. Kita tak tahu. Hari ni kita bagi banyak-banyak pun tak dapat apa, tak jadi apa. Sebab nilaian keikhlasan mungkin dah tak ada dah tuan-tuan. Menunjuk tu dah satu benda biasa. Sampai kalau tak tunjuk tu susah. So kena tunjuk juga, kena cerita juga. Ni dia. Sama-samalah kita perbaiki amalan kita, ibadah kita. Kalau amalan ibadah tu lah nak jadi bekalan untuk kita bertemu Allah, pastikanlah amalan tu yang betul, yang ikhlas, betul-betul yang jujur, yang bersih. Takkan nak bawa jumpa dia benda yang kotor, tak tahu hujung pangkal macam mana. Ini contoh. Jadi sama-samalah, selagi mana kita panjang umur, kita buat yang terbaik. Terbaik tu dengan ilmu dan faham dan yakin. Bukan terbaik tu ikut suka kita. Terbaik tu ada ilmu dia. Jadi rujuklah pada kitab, rujuklah pada alim ulama. Tanyakan cara dia macam mana, kaedah dia macam mana. Dalam masa yang sama, hanya sungguh-sungguh nafsu kita ni, sebab bulan Ramadan ni memang itu bulan untuk kita hajar cukup-cukup kita punya nafsu ni. Sebab bulan lain dah tak sama dah. Soal amalan kita dilipat gandakan, itu bukan ceritanya. Itu tak ada masalah. Itu dah janji Allah, janji Rasulullah. Yang sunat tu macam wajib. Orang wajib tu dilipat gandakan 70, 700, 7,000, 7 juta. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Suka hati Allah. Yang penting kita bersungguh, bersihkan diri kita. Kita datang dulu bersih, nak balik pada Allah ni kena bersih lah. Inilah jalan dia, insya-Allah. Jadi sekadar tu saja renungan untuk kita bersama. Yang baik itu datangnya daripada Allah, diambil, diamalkan, dipanjang-panjangkan. Yang buruk, yang lemah, kurang, itu daripada saya. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Ada umur, ada rezeki. Jumpa lagi nanti, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.